Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyan wa rasulah. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf sinfan musyatan wasinfan rukbanan wasinfan ala wujuhihim. Qila ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qala sallallahu alaihi wasallam innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yumsiyahum ala wujuhihim. Fil akhiril hadis riwayat Imam Al-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, yusyarun nas yaumal qiyamah salasata asnaf. Nabi kata manusia akan dihimpun pada hari kiamat di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping kita ingat kalau ada rezeki kita nak buat rumah, di samping kita ingat kalau ada rezeki nak beli kereta, di samping kita ingat kalau ada rezeki nak beli tanah, di samping kita ingat kalau ada rezeki nak beli kebun. Dalam masa kita ingat benda dunia, ingat retek, ingat apa, suatu hari kita akan berada pada hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kiamat ni apa? Antara yang disebut di dalam Al-Quran, antara nama kiamat Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan sesudah mati. Bangkit ni tak mati sampai bila-bila. Hari ni kita mati. Ada orang dalam perut mak mati dah, tak ada tubik. Ada orang dah tubik perut mak tapi tali pusat tak ada jatuh, mati dah. Ada orang tak sempat habis pun masa baby, masa bayi dia, mati dah. Ada orang dia rasalah sekolah rendah jah 1 sampai jah 6, tak ada naik sekolah menengah, mati dah. Ada orang dia rasa sekolah menengah tapi tak sempat merasa alam pekerjaan, mati dah. Ada orang boleh masuk universiti tuan-tuan tapi tak sempat pun convocation, mati dah. Sebagaimana anak-anak kita di UiTM Dungun, sehari 2 bulan ni tuan-tuan. Ada orang sempat mengecapi alam pekerjaan tapi tak ada dengan masa peceng. Ada orang
Dia masa bujang tapi tak sempat nikah, Allah matikan dia. Ada orang sempat kahwin, ada suami, ada isteri, tapi anak-anak tak ada besar, mati dah. Makna hidup atas dunia kita akan mati. Tapi kiamat, yaumul qiyamah, hari kebangkitan sesudah mati, hari kita tidak akan mati sampai bila-bila. Apa lagi nama kiamat? Yaumul muhasabah, hari perhitungan. Hari Allah hitung, hari Allah kira banyak mana pahala, banyak mana dosa. Hari kiamat juga disebut dengan nama Yaumul Hasrah, hari penyesalan. Hari ramai orang menyesal. Ayah menyesal, mak menyesal, suami menyesal, isteri menyesal, anak-anak menyesal, majikan menyesal, pekerja menyesal, peniaga menyesal. Tak kira siapa, hari kiamat, hari manusia diselubungi penyesalan yang maha dahsyat. Tika duduk di padang mahsyar Allah ni, tika nak tunggu hari perhitungan, ketika kita penuh rasa penyesalan, ketika kita nak dikira segala dosa dan pahala, tika duduk di padang masa ni, kata Nabi, salasata asnaf, Allah bahagikan manusia kepada 3 kumpulan yang besar. Asnaf ataupun kita sebut golongan. Duduk di padang mahsyar, ada kumpulan yang pertama ramai duduk satu tempat. Ada kumpulan yang kedua ramai duduk satu tempat. Ada kumpulan yang ketiga ramai duduk satu tempat. Inilah yang akan terjadi pada hari kiamat. Kita nak duduk dalam golongan mana, kita nak duduk dalam kumpulan yang mana, bergantung apa yang kita buat masa kita hidup atas dunia ni. Siapakah golongan yang pertama ataupun kumpulan yang pertama? Golongan yang pertama ni, kata Nabi, sinfan musyatan. Dia duduk dalam kumpulan ataupun golongan yang duduk di padang mahsyar Allah pada hari kiamat, musyatan, dia jenis berjalan kaki. Nak cari syafaat Nabi, nak jalan kaki, nak cari neraca mizan, nak kena jalan kaki, nak cari telaga Kausar, nak minum air di telaga Nabi, nak kena jalan kaki, nak meniti titian sirat yang begitu jauh, dia nak kena jalan kaki. Kalau kita duduk, wal'iyazubillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Kalau kita duduk dalam kumpulan jalan kaki ni, payah ke mudah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, payah ke mudah kalau kita hari kiamat esok ni duduk di padang mahsyar ni, duduk dalam kumpulan hok kena jalan kaki, payah ke mudah. Nak tahu payah ke mudah, lepas hisar ke agih, tai nak balik, kita pakak tinggal mutu kereta, kita balik jalan kaki. Tuan-tuan, tuan-tuan ada apalah duduk sini, saya pocong lalu litah. Allah, tuan-tuan. Ni malam ni tuan-tuan, salah start kereta tak hidup, mutu tak hidup. Nama dak tak hari ni. Tak hari ni. Mana ayah mu naik mula? Tak mutu tak hidup start pun. Tak kereta pun tak hidup, punah gapo pelak ke gapo. Dah pergi jalan kaki, oh sedap dengar makmu. Nampak tak tuan-tuan? Payah nak jalan kaki. Apa lagi nak pergi Jetih ni jalan kaki. Apa lagi nak pergi Kuala Terengganu ni jalan kaki. Apa lagi nak pergi sampai Kota Baru ni nak jalan kaki. Apa lagi nak pergi sampai Kuala Lumpur ni nak jalan kaki. Esok nak atas nak tadika seorang, nak atas nak sekolah rendah seorang, nak atas nak sekolah menengah seorang, nak atas tifakiyah seorang, nak atas wataniyah seorang, nak atas imtiah seorang. Kita pula kerja nu jabat daerah seorang, ngajar pula nu SK darah nu seorang. Nak jalan kaki, pakai ambil cuti esok. Makna apa? Kalau kita salah duduk dalam kumpulan hok jalan kaki, susah kita. Susah. Apa yang dia jadi jalan kaki ni? Inilah manusia, kata Nabi, yang ada amalan
tapi amalan dia tidak cukup untuk membeli kesenangan di akhirat nanti. Bapa? Kerana amalan akhirat dia sikit sangat. Ni tuan-tuan. Ramai orang tahu mari semaya Jumaat di masjid ni boleh 27, maya di rumah boleh tapi dia tetap memilih di rumah, pilih hok sikit. Hok sikit sok-sok ni lah kita jadi payuh ni. Tak say contoh, kalau kita ada pitih 5 riyal, dia naik pasar raya Jayang. Orang rumah tanya nak pergi mana ayahmu? Nampak janguk molek, ajak nak pergi Jayang cari barang sikit. Nak kirim retak kirim gapo? Dia mau beli pampers dia mau beli minyak 2 kilo, dia mau beli telur 2 papan, dia mau beli behmu 5 buku, dia mau beli wah anggur supik, dia mau beli wah 5 supik, dia mau beli kelawak 2 botol. Sedap bahagian Mesir. Kita 5 riyal dalam poket ni tuan-tuan. Lagu mana siapa di Jayang kayak gini? Jamuh naga. Tengok harga 7.9. Pitih ada 5 riyal. Lepas semula. Gitu kita akhirat sesok. Sekek bawa modal. Jamuh harga tu tak pada lawan, jamuh harga ni tak pada lawan, jamuh harga ni tak pada lawan. Maka akhirnya kita termasuk dalam golongan orang yang berjalan kaki. Hamba ustaz yang muda mula biasalah pada luah kerjetih jalan kaki. Tak seduk kira dunia dengan akhirat tidak sama. Tuan-tuan, sangat tidak sama. Jadi insya-Allah betul lah adalah tepat amalan yang kita boleh buat dan pahala dia ni Allah bagi lebih, maka pilihlah hak lebih tu. Pasal apa? Supaya kita tidak terlalu fakir apabila berjumpa dengan Allah, kita tak termasuk di dalam kumpulan orang ya jalan kaki insya-Allah. Adapun golongan yang kedua, wasinfan rokbanan, dia duduk dalam kumpulan kedua. Kumpulan mana? Rokbanan, kumpulan yang ada kenderaan, ataupun orang pada luar panggil transport. Ada kenaikan, tuan-tuan. Kita jangan kata basikal, jangan kata motor, jangan kata kereta, apa lagi kapal terbang. Kita ni tuan-tuan, kalau nak akut batu jokong ni, antara pikul dalam gol ni atas baru dengan kereta tolak, hak tu beza banyak dah. Tuan-tuan, baru kereta tolak, belum lagi kereta hak ada gia ada ekong ni. Ada jenis manusia di padang mahsyar Allah, Allah bagi dia kenderaan. Nak bergerak ke mana-mana naik kenderaan. Apa yang jadi kenderaan kita hari kiamat? Welfare kita ke? Tak. Estima kita ke? Tak. X16 kita ke? Tak. BMW kita ke? Tak. Mywi kita ke? Tak. Dah gapo jadi kenderaan kita? Sebagaimana disebut oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis. Dalam mafhum hadis ni Nabi kata apa? Nabi kata, ya Aisyah, buatlah oleh kamu akan korban binatang-binatang ternak, kerana korban kamu binatang itu akan jadi tunggangan kamu pada hari kiamat nanti. Ni tuan-tuan. Kita raya haji bila? 7 hari bulan ni. Ni bulan berapa? Bulan 10. Bulan 11 sipai 100, bulan 12 sipai 100, bulan 1 sipai 100, bulan 2 sipai 100, bulan 3 sipai 100, bulan 4 sipai 100, bulan 5 sipai 100, bulan 6 sipai 100. Sekian banyak pendapatan kita, kok tu kok ni kita cabut 100, cadar boleh tabung awak rebel bulan ni kayak gi. Kalau kita sipai dah start bulan depan sampai bulan ni ya boleh 800. Salahlah kata tahun depan gi ya 800 setengah, kita ada dah 8, kita cuma tambah 50 ya aja lagi. Bolehlah buat korban. Lagu tah cara nak buat rebel, kita orang tak ada ni. Orang ada tak apa tuan-tuan. Sementara je bawah batas dia 10,000, kita tak ada. Kita nak kena sipai sikit-sikit. Kalau kita boleh bayar welfare kita ribu-ribu, kita boleh maintenance kereta kita ribu-ribu, kita boleh bayar rotek asura kita ribu-ribu,
Nak kena bayar lah, nak kena bayar asuran lah, nak kena ejah lah, nak kena maintenance lah. Sebab apa? Moga kenderaan ni mudah pergerakan kita nak buat kerja mudah bila ada kenaikan. Sama juga hari kiamat, kita nak kena ada juga kenaikan. Sebab apa? Supaya memudahkan kita pada hari kiamat. Dan antara yang jadi kenderaan kita apa dia? Binatang-binatang yang kita korban masa kita hidup atas dunia. Hamba ustaz tak ada ni bulan pun nak sifat 7-800 ni tak ada ustaz. Mau moga kita bukan jenis orang senang. Boleh makan apa mucu. Tuan-tuan, tak boleh buat setahun sekali, buatlah 2 tahun sekali. Tak boleh 2 tahun sekali, buatlah 3 tahun sekali. Tak boleh 3 tahun sekali, buatlah 4 tahun sekali. Tak boleh 4 tahun sekali, buatlah 10 tahun sekali. Tak boleh buat 10 tahun sekali, buatlah sekali seumur hidup. Tak boleh buat sekali seumur hidup, kau pandai demo lah tuan-tuan. Allah. Tak kata kat orang kita sendiri pun kalau bab akhirat ni tak jejak mana. Tak jejak. Oh kebak dunia ni kat Allah. Beli kereta kecil go 3,500, buh kaset kereta sistem audio go 15,000. Dong 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 dong. Kalau parking depan supermarket jatuh habis susu atas rak. Mengepor speaker dia gong gong gong. Sedap bunyi kaset. Oh lah ustaz, kan murah ni. Berapa? 15,000. Allah. Kereta kacil ni 3,500 aja. Kaset 15,000. Jadi mahal tali pada kubah bahasa dia dah. Sanggup demo dia. Sanggup tak sanggup pun moga barang minat. Oh gitu. Oh gitu. Tak kursi depan belah deraba ada speaker, kursi belakang ada speaker, le bonet ada speaker, dalam pintu 4 butir ada speaker, dalam enjin atas steering ya tak ada. 15,000. Oh 15,000. Demo ni sanggup. Oh moga minat awak kan. Dah rebel dah asuk tak lepas. Tak apa-apa. 800 sogi maha bengih. Allah. Pelik manusia ni tuan-tuan. Pelik. Maka buatlah korban. InsyaAllah mudah-mudahan binatang korban kita akan jadi tunggangan kita pada hari kiamat. Gapo lagi yang akan jadi kenderaan kita? Setengah ulama mengatakan bahawa masjid-masjid yang kita imarah. Allah. Ni masjid pada luah ni. Masjid As-Solihin pada luah ni. InsyaAllah akan jadi kenderaan kita. Kalau kita tak boleh naik kenderaan akhirat, kita lebih sedih. Sama macam tak ada nak beli tiket pah, nak balik kampung Tangi Gayo. Balik mak kita tahun ni berapa pula salah lewat pergi beli tiket habis licin. Waktu pun menangis guling-guling dah tuan-tuan. Ni. Orang lain naik, belakang boleh balik, belakang. Kita kat gitu. Orang lain naik, belakang sejik kita pesih. Apa? Tak ada rasa nak lari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebab tu orang hok jiwa dia ada masjid dalam hati dia, ada masjid dalam dada dia. Oh, rohok belah mana pun mari. Biarlah masjid Pondok Paku tangga tinggi pun rukah naik. Masjid tangga tinggi pun rukah naik. Masjid Lagoni Bung tangga tinggi pun rukah naik. Masjid La tangga tinggi pun rukah naik. Masjid Ulul Albab tangga tinggi pun rukah naik. Masjid Hadari tangga tinggi pun rukah naik. Hok paling mencabar Hadari. Ya noga sikit tuan-tuan. Masjid lain tak noga mana. Pondok Paku biasa je. Lagoni Bung pun biasa, Masjid La pun biasa. Pun biasa. Masjid Ulul Albab ni boleh kira juga. Kalau Hadari, Allah.
Tuan-tuan kita tengoklah tuan-tuan, Jumaah Masjid Hadari. Jumaah masjid kita ni pun ada umur 80 lebih. Ada saya seorang jumpa seorang lelaki seorang puan seorang. Bokok belaka dah dua-dua ni. Hok puan tu kalau tengok kau tuan tak percaya boleh bawa kereta. Tukar. Pe. Orang dia parking bawah sutuh bawah hatak. Kita parking ni dia parking. Saya tengok semua tang saya pergi ngajar. Buka pintu belakang, tukar dulu. Dong. Lepas tu naik kereta. Tengok kau tu tak percaya boleh bawa kereta. Tapi tuan-tuan, kita duduk tanya Jumaah Masjid Hadari, dia kata ustaz, tu makjah tu dia kata, walaupun dia lagu tu ustaz, mari masjid 5 kali sehari. Subhanallah. Allah. Ada seorang lagi buat cik. Tua juga. 80 lebih juga. Bokok dah. Kalau salah TMA baca lama sikit kat, dia bokok rendah sikit. Kau rendah. Tapi tak ada rebah. Kau rendah. Tuan-tuan. Bapa dalam hati dia ada rumah Allah. Dia sangat yakin. Mudah-mudahan masjid yang dia imarah, masjid yang dia naik ni insya-Allah akan jadi kenderaan dia pada hari kiamat nanti. Sangat malanglah manusia kalau tempat lain dia ada masa, tiba-tiba mari pada masjid dia menjadi orang yang sibuk. Ngai ada masa, hiking ada masa, supermarket ada masa, nak pergi expo ada masa, nak pergi tengok orang main bola ada masa, nak pergi tengok sepak takraw ada masa, nak pergi pasar malam ada masa. Tiba mari masjid dia jadi tak ada masa. Wal-iyazubillah. Kita bimbang apabila kita tidak ada masa dengan rumah Allah, kita bimbang hari kiamat. Masjid tidak akan jadi kenderaan kita. Yang mana orang lain boleh naik belakang, kita tak boleh naik. Wal-iyazubillah. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ni ada macam-macam pasal. Dalam besuk ada 89 buah masjid. Surah ada 300 lebih ke 400. Aktif ada 100 lebih. Tu pun lah ni pun tak apa siapa dah. Dikira aktif ni lagu mana? Masjid kita alhamdulillah. Ada demo nak buat surah lagu mana ustaz? Saya nak buat surah boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tapi ada 2 syarat. Gapo dia? Pertama, kena ada TMA, kena ada takbilah. Pasal ada satu masjid tuan-tuan, bulan puasa tak ada TMA tarawih. Pergi minta jabat agama, pergi nak malam. Siapa yang nak pergi tuan-tuan? Orang lain dah hijau belakang. Ada sekali tu betul ni tikmat tu tak boleh pergi, ada masyarakat pakai tak tarawih. Astagfirullahalazim. Pastikan ada tikmat, ada takbilah nak buat surah. Yang kedua, pastikan Jumaah 5 waktu hidup. Dan yang ketiga, pastikan ada majlis ilmu, paling tak ada seminggu sekali. Kalau tidak dia akan jadi mati. Mati ni kita bimbang ni tuan-tuan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mudah-mudahan insya-Allah. Kalau 89 buah masjid ni kita tak boleh naik sebutir habuk hari kiamat, Allahu akbar. Insya-Allah. Ni tuan-tuan. Maya sunat tak banyak mana dah. Puasa sunat tak banyak mana dah. Quran tak baca mana dah. Selawat tak kata mana dah. Zikrullah tak kata mana dah. Masjid pula tak apa mari, bos dia molek. Ni tuan-tuan. Bila mari masjid ni? Hari Jumaat je. Kalulah kita jenis buka kedai. Buka kedai apa? Buka kedai belakang lah Ustaz Itam ya ada, Suk ada, Giabok ada, Kabareta ada, Sterere ada. Shell Au ada, Petronas Au ada. Maju kedai, alhamdulillah. Hari gapo tutup? Kita tutup 6 hari, kita nego sehari ya dalam seminggu. Bankrupt. Sama gak sejid. Kita bimbang kalau hari Jumaat je kita mari sejid, tu pun mari orang baca tebah dua dah kita baru sapa. Assalamualaikum tak ada nak zikir gapo pun tembak turun, kita bimbang tuan-tuan, kita antara orang yang bankrupt amalan, tak ada amalan.
Allahu akbar ni. Lepas tu kena semata insya-Allah masa kita hidup ni supaya kita boleh naik atas rumah Allah. Kerana apa? Insya-Allah mudah-mudahan rumah Allah ni akan jadi kenderaan kita pada hari kiamat nanti. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan yang ketiga, wasinfan ala wujuhihim, golongan yang berjalan dengan mukanya, kepala ke bawah, kaki ke atas. Sehingga sahabat-sahabat tanya kepada Nabi, wa kaifa yamshuna ala wujuhihim. Dia kata, ya Rasulullah, lagu mana mereka nak berjalan dengan muka mereka? Qala sallallahu alaihi wasallam, jawab Nabi, innal ladzi amsyahum ala aqdamihim qadirun ala an yumsyihum ala wujuhihim. Kalau aku boleh buat mereka boleh berjalan dengan kakinya, maka aku juga berkuasa menjadikan mereka berjalan dengan mukanya. Nongenya orang tua sebut, kepala ke bawah, kaki lah kata, jalan dengan motor kau. Payah kau mudah, tak tahulah payah kau mudah, boleh pakat terapah hisau lagi. Pada jelabok beratu ya tuan-tuan. Bapa ni yang nunginya ni, inalah mereka yang kufur dan derhaka kepada Allah, dan mereka ini membuat dosa yang besar-besar, dan mereka ini tidak taubat kepada Allah apabila mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada masjid kita pergi, ni nak ayat temi'ak ni tuan-tuan. Macam-macam peseng. Maya garik 3 sah, tai ngajar ada sah, maya isya 3 sah semula. Ada masjid lagu tu. Kalau daripada garik tak ada orang lah kisah ke ramah, tu biasa, tu biasa. Kalau pada garik pakai isya orang tak ramah apa tu lah, tu biasa. Kalau garik ramah ada siapa kisah pun ramah, tu biasa, tu tak pelik sangat. Ni time maya garik 3 sah, time ngajar 1 sah, time maya isyak 3 sah mula. Pengurusi, minta maaf lah hamba nak tanya, gapo ustaz? Tak dia mau tengok maya garik 3 sah. Bapa time ngajar tinggal sah. Lepas tu time isya ni mari 3 sah mula. Bapa yang lagu tu? Dia kata ustaz, budaya orang kampung sini ni ya lagu tu. Bapa pas maya garik ya balik. Allah balik. Lepas tu isya baru dia mari pula. Dia balik buat apa? Balik tengok TV. Balik minum air kedah. Allah tuan-tuan, masya-Allah. Ni. Jadi nak duduk dalam taman-taman syurga ni walaupun semata berasa berat. Allahu akbar. Kita nak dengar pesanan siapa ni? Pesanan Allah dalam Al-Quran. Pesanan siapa? Pesanan Nabi di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah semata, tunggulah semata. Apa? Kerana kemungkinan adalah benda-benda yang kita dengar boleh tercampak hidayah dalam hati kita. Tuan-tuan, hidayah mari dalam pelbagai bentuk. Saya pergi pula perhentian 3 minggu lepas. Ada jemaah cerita, sukarelawan dia lah cerita. Dia kata, ustaz, ada Mak Saleh, saya tak ingat, Perancis ke Australia. Dia kata tiap kali waktu azan dia akan mari masjid duduk luar. Dia mari. Dia duduk di pula pelancongan tu, dia mari di pulau orang kampung. Mari buat apa? Mari nak dengar bel. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis orang bas tak bong balik mula hotel dia. Tai nak maya kat dia mari pula nak dengar azan. Sehingga orang perasan dia berkali-kali dia mari. Adalah orang tanya. Orang pandai orang putih tanya. Wana nampak ada sama. Dia kata nak mari dengar azan. Nak mari dengar azan. Bapa nak dengar azan? Dia kata tak tahulah kenapa bila saya dengar azan hati saya jadi tenang. Tenang tuan-tuan. Berasa macam hilang masalah. Maka ada seorang jemaah tu kata, ini bermakna hidayah sudah ada dalam hati awak.
Allah dan Rasul sudah ada dalam hati awak. Islam ini sudah ada dalam hati awak. Cuma nanti awak sahkan. Lagu mana nak sahkan? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya tuan-tuan masuk Islam dia. Kita berpuluh tahun dah dengar azan ni. Hari Jumaat saja mari belakang paras semua. Allah. Tok bila habis lagu bawa. Saat ni lagu Mekah aku tak silap. Allahu Akbar Allah. Ambo dak erti mana nak ikut ni tuan. Macam-macam peseng bawa. Ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Nabi kata aku bimbang 3 benda umat aku ni. Cukup aku bimbang. Gapo dia? Yang pertama hubbud dunia. Cinta dunia yang melampau. Kerja tak ada semaya, mesyuarat tak ada semaya, nego tak ada semaya, main tak ada semaya, suka tak ada semaya, naik supermarket tak ada semaya, cari kerja dunia tak ada nak ngaji, cari kerja dunia tak ada nak mari sejid. Hubbud dunia, cinta dunia yang melampau sehingga akhirat ni jadi duduk belakang. Allah, ni so Nabi bebas. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hok nombor 2 gapo Nabi bimbang? Waturul amal, panjang cita-cita. Apa makna panjang cita-cita? Rasa lambat mati. Kawan beres bapa, cimani tak ada, darah tinggi tak ada, kolesterol tak ada, jantung tak ada, gapo tak ada. Clear, this is very clear. Sebutin habuk ubat tak ada rumah kawan pun. Kalau ada ubat pun ubat lapung, ubat kabak, ubat lain tak ada. Kawan sihat, alhamdulillah. Kawan boleh jogging ni, alhamdulillah. Takat pada astaka jetih tu 10 keliling ni main-main ya, tak ada masalah gapo. Sehingga dia merasakan dia ini lambat lagi mati, dan lalu dia menangguhkan amal-amal akhirat. Anisa Nabi bimbang. Pertama tadi cinta dunia hingga lupa akhirat. Yang kedua panjang cita-cita berasa lambat mati sehingga dia ni menangguh-nangguh ke kerja akhirat. Dan hok nombor 3 kata Nabi aku bimbang kepada dia qasil qalbi. Kepada qasil qalbi, keras hati. Hati yang sangat keras. Kalulah dengar orang tak rasa pun nak semaya, wal iazu billah. Keras hati. Hayya 'alas salat. Biarlah tak si mari sejid lagi pun. Biarlah tak si mari balasah lagi pun. Biarlah tak si mari maya jemaah lagi pun. Tapi sekurang-kurangnya time bonnya orang bergarik ni, salah kita duk main wala pada ni, kita tak mutu balik lalu. Bapa takut tak ada nak sujud maya garik ni. Bapa garik ni masa dia taklah panjang pendek sangat je. Kalau berasalah nak semaya sehingga dia bertindak untuk pergi cepat semaya, alhamdulillah. Kalau tak ada rasa langsung, inilah orang yang tersangat keras hatinya. Keras tuan-tuan. Kalau masa lain tidak mengingatkan kita kepada semaya, masa lain tak ingatkan kita kepada solat, saat orang azam pun kita tak teringat juga nak solat, maka tak ada masa dah. Kita bimbang kita akan lupa sampai hari mati tu. Allah ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tanda hati keras ni. Apa? Tidak tersentuh dengan azan, tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak tersentuh dengan zikrullah, tidak tersentuh dengan nama Allah, tidak tersentuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka inilah orang yang keras hati dan dibimbangi. Keras hati dia ni membawa kepada sehingga dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya apalagi tanda-tanda ke hati ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak merasa bersalah bila melakukan dosa.
Dia mau tak takut kau ambil buah kayu orang ni. Dia mau tak takut kau ambil peta orang ni. Dia mau tak takut kau ambil selipar orang ni. Dia mau tak takut kau ambil motor orang ni. Dia mau tak berasa bersalah kau ambil kabarita motor tikman. Dia mau tak berasa salah kau ambil piti tabung sejik. Oh Allah, kawan buat kerja yang mudah paklah ni tak berasa gapo kali dah. Astagfirullahalazim. Allah Rabbi, Masya Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kata ambil barang orang, jangan kata kita ni duk ambil benda-benda orang ni, kita duk bayar hutang pun susah dah. Hutang ini kita ambil sesuatu daripada dia dan kita kena bayar balik. Ni tuan-tuan ni. Kawan nak pinjam 1,000 nyara demo, Allah demo payah basalah. Bukan banyak pun 1,000 ya. Boleh depan kawan bayar, boleh gaji ni kawan bayar, boleh gaji ni kawan bayar. Bila gaji? Tak dapat sebulan dah, dalam 2 minggu, 3 minggu lagi kawan bayar habis kita dah. Sudut bembel dah. Dia mau tak percaya kawan kau. Kita saing dua ni pada tali pusat tak luruh lagi. 10 tahun tak bayar lagi. Allah. Zalim kita. Saat kita nak pinjam dengan dia mula lucuk mulut dia ni, dia lucuk mulut kita kata nak pinjam, ya wis lalu. Mungkin pitih tu masa tu dia nak buat bayar surat kereta, dia nak buat beli baju anak sekolah, dia nak buat beli barang-barang dia, tapi dia kerana ingat dia ni saing, kita ni saing dia wis 1,000. Kawan nak pinjam dia, kawan susah lah ni, tak ada kau 1,000. Lucuk mulut dia ni, lucuk mulut kita, ya wis lalu kita 1,000. Tapi alah kau bayar 10 tahun dia duk ambak kita, sahabuk kita tak bayar, zalim kita. Allah. Nak molek marah pula. Marah pula. Demo ni lebih pada ceti ni. Asal jumpa kawan minta hutang, asal jumpa kawan minta hutang. Mungkin dia minta hak dia. Enggak demo janji gaji nak bayar 10 tahun berapa puluh kali gaji dah. Hak sakit hati lagi tuan-tuan, ni sahabat kita cerita. Khabar-khabar tukar kereta baru, khabar-khabar tukar kereta baru. Hutang kita 500 ya aja start. Ke banyak pun. Kereta baru pula ke? Beli ke apa ni? Orang panggil ke apa ni? Welfare. Oh, welfare. Hok baru ke? Hok second hand. Berapa bayar muka? 40,000. Bulan-bulan 2,000. Oh, mahal juga mahal juga ni second hand pun. Dah hutang kawan 500 lagu mana? Dah boleh dah buat bayar muka welfare dah ni. Allah. Sakit hati tuan-tuan. Salah kawan ni tak ada sangat. Ya Allah, ya Tuhanku. Tu kita bimbang ni tuan-tuan. Main sakit hati dah lalu ni. Bayarlah tuan-tuan sikit-sikit. Lama-lama habislah insya-Allah. Pasal bahaya tak payah hutang ni. Nabi kalau tak jenazah nak semaya, belum Nabi semaya, Nabi tanya dulu, hal alaihi min dainin? Jenazah ni ada hutang tak? Nabi tak tanya ni nama gapo, au duduk mana, mati kih gapo. Nabi tak tanya. Nabi tanya hal alaihi min dainin? Belum aku takbiratul ihram nak maya jenazah ni, Nabi tanya dulu ada hutang dak hamba Allah mati ni. Tak ada ya Rasulullah. Bila tak ada, Nabi Allahu akbar. Kalau mari jenazah lain tanya juga hal alaihi min dainin? Jenazah ni ada hutang dak ya Rasulullah? Ada. Dia ada harta dak nak bayar? Ada. Pitih dia ada, harta dia ada. Kalau pitih dia ataupun jual harta dia, dah nak bayar hutang dia. Mana harta dia hak ada ni, dah nak bayar hutang dia. Dah ya Rasulullah. Allahu akbar. Mari jenazah lain pula, hal alaihi min dainin? Jenazah ni ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Dia ada harta dak nak bayar? Tak ada ya Rasulullah. Pitih ke? Tak ada ya Rasulullah. Ada tak saya dia nak beranak dia nak tolong bayar anak dia ke adik-beradik dia ke? Ada tak? Ada ya Rasulullah. Ada anak dia seorang ni sanggup nak bayar hutang ayah dia ni. Nabi Allahu akbar.
Ada satu jenazah, Nabi tanya, hal alaihi min dainin, jenazah ni ada hutang tak? Ada ya Rasulullah. Ada harta tak nak bayar balik? Tak ada ya Rasulullah. Pitih ada tak nak bayar? Tak ada ya Rasulullah. Tak ada gapo sekarang. Ada tak orang nak tolong bayar hutang dia? Tak ada ya Rasulullah. Nabi undur. Nabi kata, ya Abu Bakar, ya Umar, kamu semaya pada jenazah ni. Kenapa ya Rasulullah? Aku tak boleh nak semaya pada jenazah ni. Sebab apa? Kerana dia mempunyai hutang. Allah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Bukan curi barang orang ni, bukan ropok barang orang lagi ni. Kita berhutang dengan dia, kita saja tak saya bayar. Tuan-tuan. Siapa hak Nabi tak saya semaya? Adalah seorang sahabat nama Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Dia kata, ya Rasulullah, tak kala siapa tak semaya ya Rasulullah. Semayamu, doamu, baca Quranmu tidak akan sama dengan orang lain ya Rasulullah. Tolonglah semaya pada dia ya Rasulullah. Tak boleh Nabi kata kerana dia mempunyai hutang. Lalu Abu Qatadah kata, tak apalah ya Rasulullah, atas nama persahabatan aku akan tolong bayar segala hutang dia. Kita kalau ada saing lagu tu alhamdulillah. Tapi kita ada saing jenis hutang tak ayah tu tak tahu modal tetap. Nabi Allahu akbar semaya. Kalau kita duk buat lama kena itu betul tu. Habis-habis maya jenazah atas sejik mari ai nak dia pun pergi depan sikit, mana-mana ada ayah hamba berhutang dengan siapa-siapa, mari jumpa hamba, mari jumpa adik-beradik hamba, insya-Allah hamba akan bayar insya-Allah. Sebab tu kita kena tulis ni tuan-tuan hutang. Ibu-ibu kena tulis hutang. Ayah ni dia tak anu hutang sekali mak ni. Mak bukan hutang banyak, tapi hutang banyak tepat. Kain tudung ambil asuran, tapuai ambil asuran, suban ambil asuran, kata tekok ambil asuran. Tidak kata orang pada luah no, orang belah-belah kulap sup ni tuan-tuan. Lepas tu kau tu lelaki sepatah tak ayak, apa kalau mati lagu mana tuan-tuan. Saya raja marah kat rumah kita ni. Tatu pun bayar kali, la ilaha illallah. Mujur kita tanya tatu ambil mana? Beli dengan dia motor. Bayar dah tak bayar kali. Allah serabut tuan-tuan. Takut kita ya tak ayak kita tak tahu. Mati adalah hutang. Esok habis maya subuh Nabi cari Abu Qatadah. Jumpa Nabi tanya, ya Abu Qatadah, malah ada orang mati aku maya jenazah pada dia, mau bayar tak hutang dia ya Abu Qatadah? Abu Qatadah puk rai. Dia kata, ya Rasulullah, terlupa ya Rasulullah, tak ingat kamu. Tak ayah lagi ya Rasulullah. Merah pada muka Nabi. Nabi berpaling daripada aku. Nabi terus meninggalkan aku tanpa Nabi bercakap oleh sepatah. Marah muka Nabi. Abu Qatadah rasa bersalah tuan-tuan, terus pergi bayar hutang pada hamba Allah ni. Lusa habis maya subuh Nabi terus cari lagi sekali, ya Abu Qatadah, mau bayar dak lagi hutang yang kamu terlupa nak bayar semalam ni pada hamba Allah mati malam ni. Ya Rasulullah, lepas jumpa kamu pagi kemarin dan aku tak nampak muka kamu macam marah, aku terus membayar segala hutangnya. Si mati tadi sudah tidak ada hutang dengan sesiapa. Nabi kata, alhamdulillah. Kenapa ya Rasulullah? Nabi kata, ya Abu Qatadah, kamu tahu ataupun tidak? Tahu apa ya Rasulullah? Sesungguhnya baru sejuk kulit jenazah di dalam kuburnya setelah segala hutangnya dibayar oleh kamu. Allah. Benda pertama kita nak pesan tuan-tuan. Anak-anak, abah nak pesan, ayah nak pesan, walid nak pesan, abi nak pesan. Gapo dia? Kalau ayah mati, pastikan segala hutang-hutang yang ada ni bayar dulu dengan harta yang ayah ada ni. Allah. Ni. Walaupun kita ni Nabi sebut dalam hadis, orang yang mati syahid sampai 3 kali ni, kalau dia ada hutang, dia belum lagi berjaya masuk syurga Allah sebelum segala hutangnya dibayar. Allah, berat, tuan-tuan, berat. Oh, kita tanya orang hak uai tu kat, oh ngelim kepala, rumah siap lama dah ustaz, barang hamba tak payah bayar.
Dia tanya orang kedai sepepak, kedai pomeng ke apa, kereta dia boleh jalan dah ustaz. Ngopo hamba tak payah bayar. Allahu akbar. Ni hati-hati tuan-tuan. Saya mengingatkan diri saya dan juga kita semua supaya apa? Supaya kita settle lah apa saja benda yang boleh menyebabkan kita susah di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Minta maaf banyak ada terkasar bahasa. Halal segala perkataan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futhul al-arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatami mursalin. Allahumma inna na'udzubika ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a illa yustama'u wa la yustajabu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.